Ya, uh, saya sedang buat persiapan hari ni untuk sensasi kita pada malam ini. Belum mestara menunggu lagi rakan-rakan masuk ke dalam sesi live pada malam ini. Saya sempat sikit lah nak meninjau banyak sangat kenyataan-kenyataan media ni. Ada banyak kenyataan media yang keluar dari ramai pihak. Kita dah tahu ada kenyataan media dari Istana Negara, ada kenyataan media dari penyimpan bersamuh raja-raja, ada kenyataan daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan, ada kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri, ada kenyataan saya pun ada keluar. Semua ni pasal isu hangatlah kita pada malam ni, antara perkara yang saya akan sentuh nanti insya-Allah. Belum nampak siapa-siapa lagi masuk So kita bagi masa sikit lagi kepada rakan-rakan untuk sama-sama dengan rancangan sensasi sembang santai bersama saya, Said Ibrahim, Said Noh, yang kita lakukan setiap hari Khamis malam Jumaat, ya, untuk kita sama-sama tanya soalan, bagi pandangan, komen, ya, like dan share apa yang kita apa Facebook page saya, Facebook Said Ibrahim Said Noh. Dan sikit masa lagi kita akan mulakan. Jadi bagi saya masa sikit untuk tengok balik apa lagi ada komen ataupun kenyataan-kenyataan yang dah keluar sebelum ni kita tengok sikit. Ya, belum tak ramai lagi yang masuk Okey. Ini lagi dalam seminit dua lagi kita kemudian akan mulakan. Sementara tu saya ajak rakan-rakan yang dah masuk yang bersama tu untuk like dan share. Kita bersiaran sekejap lagi. Saya akan sentuh beberapa perkara yang pada pendapat saya adalah perkara penting juga. Di samping kita update kita kemas kini maklumat kita, ada perkara-perkara yang mungkin kita fahaman kita tu berbeza sedikit, jadi kat situ ada ruang untuk kita berbincang. Jadi elok kalau misalnya itu menjadi satu pokok perbincangan bagi kita nanti. Masih lagi ramai yang belum ni masuk lagi kita tunggu sikit masa lagi, ajak kawan-kawan semua ramai-ramai untuk sama. Saya rasa malam ni agak kurang sikit show yang lain. Jadi kalau berdasarkan kepada itu dan dengan harapan saya lah, ramai yang berminat, ada masa sikit lah malam ni, ada lapang, jadi boleh bersama dengan saya. Kita pun bagi umat Islam dah buat solat maghrib, dah solat isyak, mungkin malam ni dah baca yasin, ya, dah buat tahlil sikit untuk mereka yang telah meninggal sebelum kita. Dan sama-sama kita doa lah, mudah-mudahan keadaan COVID di negara kita ini bertambah kurang, maknanya wabak penyakit bertambah kurang, ramai yang dapat vaksin dan kemudian dapat diuruskan dengan lebih baik. Cuma ada benda besar lah yang kita nak sebut juga pada malam ini, supaya perkara ini menjadi perhatian kepada kerajaan khususnya. Okey, kalau tak ada apa-apa, boleh saya mulakan dulu lah. Saya ingat belum lagi, sikit lagi mungkin kita bagi masa dalam 2-3 minit lagi bagi kita mulakan program kita pada malam ini. Saya tengah nak buka balik tengok kenyataan-kenyataan oleh pelbagai pihak ni, tapi nampaknya saya pun tak dapat nak buka yang ni, kenyataan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan, sebab saya rasa yang ni pun menarik. Walaupun ringkas kenyataan itu, tapi saya rasa dia boleh bagi sedikit apa dia panggil ni, intipati lah kepada apa yang mungkin diharapkan daripada pihak kerajaan, terutamanya berkenaan dengan apa yang menjadi isu hangat sekarang, iaitu khususnya berkenaan dengan isu buka parlimen. Buka parlimen. Okey,
Cuba lagi tengok kalau ada apa pandangan ataupun mereka yang dah mula bagi pandangan lontaran. Belum lagi ya. Ada 2-3 orang yang dah masuk. Dah komen. Ada yang bagi saudara siapa ni, Nuradin Dingganu. Dia bagi thumbs up. Okey, terima kasih. Jul Reformasi bagi good. Terima kasih. Saudara Syam Stingray. Dia kata tak muat masuk Sifu. Handphone kecil. Allah, apa pula tu? Tak apa. Kalau tak dapat masuk gambar, dengar pun tak apa ya, Syam. Yang penting kita saudara dapat bersama dan dapat juga mungkin dengar dan mungkin kongsi pandangan. So silakan. Ya, bagus. Saya Sengkang Batu 22 clear, Syam ya. Syam kata Sengkang Batu 22 clear. So kita tengok lagi ada tak komen daripada rakan-rakan yang lain, mungkin di kawasan yang lain, di Ledang, mungkin di kawasan Johor yang lain, mungkin di Pagoh. Pagoh ni pun tak jauh, dia dekat je dengan Ledang ni. Bukit Gambir pun tak jauh daripada Ledang, dalam Ledang. Jadi kalau ada apa-apa rakan-rakan, siapa-siapa rakan dari sana, sila join ya. Mungkin rakan-rakan di Kuala Lumpur ataupun di Selangor, di belah utara, di belah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan tu, boleh bersama-sama dengan saya pada malam ini. Rancangan Sembang Santai bersama Syed Ibrahim Syed Noh, rancangan sensasi. Okey. Saya dah diberi green light untuk kita mulakan rancangan Sembang Santai pada malam ini. Jadi saya nak mulakan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada saudara dan saudari sekalian, dan selamat datang ke program Sembang Santai bersama Syed Ibrahim Syed Noh, sensasi pada malam ini pada 17 hari bulan Jun 2021. Kita dah masuk separuh tahun. Jadi pada malam ini saya sekalian, ada beberapa isu yang saya ingin bangkitkan dan untuk kita bincangkan, untuk kita sama-sama beri pandangan. Sebab isu-isu ni bagi saya dan saya harap bagi saudara-saudari sekalian adalah isu yang dekat di hati kita, isu yang kita rasa kita perlu ada maklumat, dan isu yang kita boleh berikan sudut pandang kita sendiri. Baik, saya nak mulakan terlebih dahulu dengan perkara yang menjadi perbualan juga sekarang. Sebelum kita masuk kepada isu tadi ya, isu Istana Negara penyimpan mohon besar raja-raja yang ada kaitan dengan parlimen dibuka itu, saya nak sentuh terlebih dahulu kepada isu pendaftaran dan pemberian vaksin. Ya, minggu lepas saya ada sentuh berkenaan dengan perkara ini. Saya sebut secara jelas dan saya yakin saudara-saudari sekalian pun faham dan sedar bahawa perkara ini penting, iaitu vaksin adalah faktor penting untuk kita lindung diri dan lindung semua. Dan kita mesti bina rangkaian perlindungan supaya dengan itu kita selamat dan kita ada langkah-langkah pencegahan terhadap penyakit COVID-19 yang kronik. Jadi maksudnya boleh tidak kita mesti dapatkan vaksin. Itu yang saya sebutkan pada minggu yang lepas. Dan perkara yang kedua yang saya sebutkan juga ialah bahawa keadaan sekarang, ya, keadaan semasa ini, saya sebut pada masa itu berdasarkan kepada apa yang saya tengok di lapangan. Bila saya turun, saya jumpa orang, saya dipanggil tanya khabar dengan mereka, saya minta dia orang daftar tu untuk vaksin. Amat jelas daripada pemerhatian saya itu, mereka ramai lagi yang masih lagi tidak mendaftar vaksin. Sama ada mereka tak ada kemudahan, mereka tak reti untuk daftar, ataupun mereka belum yakin, cukup yakin dengan vaksin. Jadi mereka tak daftar. Jadi itu saya telah sebutkan juga pada minggu lepas, dengan saya juga berkongsi angka-angka pendaftaran dan pengambilan vaksin untuk seluruh negara, untuk negeri Johor dan untuk daerah Tangkap di mana adanya parlimen Ledang. Saya kongsikan angka-angka tu. Saya buat penyelidikan sendiri. Saya tengok dari segi bilangan peratus, misalnya berapa ramai yang daftar dan berapa ramai yang dah dapat vaksin. Dan ternyata daripada bila saya lihat kepada angka-angka itu, pendaftaran mungkin dikatakan rendah, tetapi pengambilan ataupun pemberian vaksin tu jauh lebih rendah. Malah saya difahamkan mungkin angka itu bagi seluruh negara sekarang pengambilan vaksin
ialah hanya sebanyak mungkin 11-12% sahaja. Ya, 11-12% sahaja. Jadi mungkinlah saudara sekalian dengar bahawa sekarang ni dah banyak pemberian vaksin dilakukan, dah ada yang bergerak lah macam-macam ya. Tapi hakikatnya bahawa masih lagi peratus yang menerima vaksin ni masih lagi rendah. Yang itu yang saya sebutkan pada minggu yang lepas. Jadi daripada apa yang telah saya sampaikan itu, saudara sekalian, saya buat beberapa kesimpulan. Ni minggu lepas punya ya. Saya buat beberapa kesimpulan. Yang pertama saya kata usaha untuk menggalakkan pendaftaran ni masih lemah. Bukan sahaja masih lemah, tapi amat lemah. Yang kedua, saya kata pemberian vaksin ni masih lagi perlahan sebab bekalan pun perlahan. Jadi poin saya dekat situ juga ialah apakah ada unjuran kita untuk kita capai kepada angka immunity kelompok itu 80% itu. Ada tak dia punya ramalan dia, unjuran dia, kalau nampak misalnya pada bulan Jun berapa dapat, Julai berapa dapat peratus, Ogos berapa dapat. Jadi yang itu saya tak nampak. Sama ada mungkin ada di peringkat tertinggi, Allahu'alam, mungkin dia simpan, kita tak boleh share, tak kongsi dengan kita, tapi yang jelasnya saya pun tak nampak unjuran tersebut. Jadi oleh kerana itu saya kata pemberian vaksin ini masih lagi perlahan sebab bekalan pun perlahan. Yang ketiga kesimpulan, saya kata PPV masih sikit. PPV masih sedikit. Jadi kalau misalnya di seluruh negara mungkin ada beribu. Tetapi kalau kita tengok lebih granular, kalau kita tengok lebih terperinci di kawasan negeri, kemudian di daerah, maka dekat situ barulah kita nampak sebenarnya pusat-pusat pemberian vaksin ni masih lagi sedikit. Ini saya sebutkan pada minggu yang lepas. Dan yang keempatnya berkenaan dengan kesimpulan saya pada masa itu ialah ada ketidakpenyelarasan. Tak ada penyelarasan di antara gabungan PKP lockdown dengan vaksinasi. Maksudnya buat PKP, buat lockdown, tapi buat vaksinasi cuma nampaknya macam tak ada, dia panggil kesinambungan itu, kepenyelarasan di antara dua ini yang menyebabkan bahawa kesan itu, yang pentingnya kesan kepada masyarakat, kesan kepada rakyat, maksudnya mereka rasa bahawa mereka lebih selamat kerana adanya vaksin itu tidak berlaku. Jadi ianya satu proses yang sangat lembab dan bagi saya menyebabkan satu keadaan di mana kita tak tahu sama ada kita benar-benar dapat keluar daripada PKP, daripada lockdown ini, walaupun adanya pelan pemulihan negara itulah yang disebut-sebutkan tu. Tetapi hakikatnya saya rasa perkara itu tidak jelas. Masih lagi tidak jelas. Dan isu tentang berapa suntikan sehari dah timbul. Hari ini dia kata dah 200,000 suntikan sehari dalam 2 hari berturut-turut. Mereka bangga tentang perkara ini. Bagus maksudnya. Tetapi kita kena tengok secara granular, secara terperinci. Sebab kalau pergi ke kawasan, kepada daerah, saya rasa perkara ini tidak seperti mana yang indah kabar dari rupa lah. Okey, jadi itu daripada minggu lepas saudara sekalian. So, kalau kita tengok apa yang saya dapati hasil daripada lawatan saya ke PPV Dewan Jubli Intan Tangkak baru-baru ini, saya diberi kesempatan dan ruang untuk melawat PPV di Dewan Jubli Intan Tangkak baru-baru ini. Jadi saya membuat beberapa pemerhatian saya. Pertama, saya lihat ialah pemberian vaksin. Pemberian vaksin ini masih pada tahap minima. Saya dimaklumkan bahawa angka suntikan harian ini dia berubah-ubah. Ya, biar saya pun sebut apa yang penyelaras PPV sebut kepada saya. Beliau kata dia berubah-ubah. Ada hari bila kita hantar kepada CITF negeri itu nama-nama, maka hari itu kita dapat mungkin tinggi. Ada hari-hari mungkin rendah. Saya nak cuba faham. Tapi saya tanya dengan beliau, apakah purata suntikan sehari? So, mungkin yang disebutkan kepada saya ialah 300 hingga 400 suntikan sehari. 300 hingga 400 suntikan sehari untuk sebuah PPV yang tetap ini, ya, kalau dalam keadaan di mana kes sekarang tinggi, kita dah PKP lockdown, ianya tidak cukup tinggi. Maka kita PKD pun, Pusat Kesihatan Daerah pun maklum bahawa mereka akan ramp up, mereka akan lonjakkan lagi dalam masa yang terdekat. So saya harap betul. Saya harap ini boleh berlaku.
ya, iaitu sehingga mungkin 2 kali ganda, 800 suntikan sehari ke, ya. Ini di hanya satu tempat, ya, PPV. Kalau di PPV di Bukit Gambir saya tak tahu berapa. Saya rasa lagi kurang daripada ini, kerana PPV di Bukit Gambir itu lebih kecil berbanding dengan PPV di Tangkak. So, ramp up, lonjakkan lagi. Yang kedua, hasil daripada lawatan saya nampak dia terkait dengan masalah bekalan vaksin yang diurus oleh CITF negeri. Ya, saya nak minta supaya dijelaskan bagaimana jumlah bekalan vaksin ini diagihkan. Macam mana diagihkan? Ya, kalau misalnya CITF negeri ada kaedah, ada cara. Oh, okey, untuk kawasan mengikut jumlah penduduk. Itu mungkin ciri dia, kriteria dia. Saya nak tahu macam mana CITF agihkan itu misalnya kepada daerah Tangkak. Saya lihat, pemerhatian saya rasa PKD pun mungkin tak tahu, mereka tunggu je. Dapat bekalan banyak tu lah yang mereka berikan kepada masyarakat. Kalau sikit lah, kalau banyak lah. Apakah kaedah, cara di mana CITF tentukan agihan vaksin ini? Ini saya nak minta penjelasan daripada CITF. Dan yang keduanya, dia mesti segera. Dia mesti disegerakan. Jadi itu pemerhatian saya yang kedua. Yang ketiga ialah cadang untuk PKD gunakan data dan statistik terkini untuk bawa kepada CITF negeri. Maksudnya, saya juga cadangkan. Maksudnya kalau boleh sebagai PKD lah, ya, sebagai penyelaras bagi pemberian vaksin, mereka sendiri pun ada data dan statistik. Wallahualam, mungkin mereka dah bagi data dan statistik ni bila dia orang hantar permohonan kepada CITF negeri. Mungkin dia dah ada data statistik, tapi saya tak nampak. Biar perkara ini jelas, biar perkara ini telus, sampaikan kepada CITF negeri, supaya dengan itu kita akan dapat bekalan yang lebih dan sesuai dengan apa yang perlu di kawasan daerah Tangkak terutamanya. Pemerhatian keempat ialah perlunya ada sukarelawan, ya, ataupun volunteers yang sekarang disebut sebagai MyVac ni volunteers. Masa saya pergi ke PPV itu, saya berjumpa dengan penyelaras mereka dan saya tanya apakah tugas, berapa jumlah bilangan mereka. Daripada apa yang saya lihat ialah kita perlu tambahan sukarelawan untuk kita bantu proses di PPV dan juga untuk bantu pendaftaran vaksin. Jadi mereka akan bahagikan kepada 2 pasukan. Satu pasukan bantu di PPV, satu lagi pasukan bantu untuk pendaftaran vaksin. Dan oleh kerana itu saya juga galakkanlah daripada kalangan warga anak muda terutamanya, mereka tampil ke hadapan dan daftar sebagai sukarelawan, sama ada sukarelawan MyVac tadi ataupun Southern Volunteers. Saudara saya sekarang boleh rujuk nanti, cari Google ke apa ke Southern Volunteers ataupun MyVac, daftar sebagai sukarelawan, mereka perlukan sukarelawan. Pemerhatian saya yang kelima ialah kita lihat bahawa masih wujud isu orang yang tidak hadir temu janji untuk ambil vaksin. Sebab apa? Mungkin sebab mereka tak ada kereta, tak ada kenderaan, tak ada motor ke, mungkin mereka tak ada orang nak bawa, mungkin mereka ni uzur, mungkin mereka ni sakit. Ada sebab-sebab dia. Ataupun mungkin mereka tak mau datang pun, mereka tak yakin nak ambil vaksin. Tapi yang pentingnya adalah perkara ini perlu diuruskan dengan lebih cekap. Maksudnya, kalau ada yang tidak hadir tu, saya difahamkan bahawa mereka gantikan dengan senarai yang lain, orang yang lain, supaya perkara tu, vaksin itu masih dapat diberikan kepada orang yang lain. Okey, fine. Tetapi pada masa yang sama juga mesti ada usaha supaya kita dekati rakyat itu. Kita pergi ke mereka. Sebab itu pemerhatian saya yang seterusnya ialah supaya kita segerakan PPV bergerak dan kita banyakkan lagi PPV, mungkin di bawah PPV klinik-klinik swasta. Ya, kita dah sebut sebelum ni, saya pun dah sebut banyak kali sebelum ni. Kita dah sebut kepada kerajaan negeri Johor pun saya dah sampaikan. Kita dah sampaikan. Kita kata buka di masjid, buka mungkin di sekolah-sekolah yang sekarang ni tidak digunakan pun. Jadi apa salahnya kita manfaatkan tempat-tempat ini sebagai PPV, sebab tempat-tempat inilah yang paling dekat dengan rakyat, terutamanya kalau mereka ini masyarakat rentan, OKU, warga emas, ya. Jadi kalau boleh kita buatkan, sebab saya tengok ini satu perkara yang saya kena sebutkanlah. Saya tengok ada daerah yang dah mula
Kenapa ada daerah yang dah mula, ada daerah yang tak buat. Ada daerah yang tak tahu apa-apa pun pasal PPV bergerak ni. Contohnya di Muar. Di Muar dah buat. Mereka ada satu inisiatif swasta pakai bas lagi untuk PPV bergerak. Hebat. Tapi ditangkap. Tak ada apa-apa. Yang saya tahu cuma pusat kesihatan daerah, mereka ada hantar apa dia panggil van, mereka pergi ke pusat warga mas dan mereka beri vaksin kepada warga mas. Itu saya akui ada. Tetapi untuk katakan kita ada PPV bergerak yang masuk ke kampung-kampung ataupun yang pergi ke kawasan bandar ke, taman ke, tak ada. Ya. Jadi ini yang buatkan saya tertanya-tanya. Dan kita mesti ada PPV tambahan. So, ini saya tertanya-tanya sebenarnya bila saya kenang sangat pasal PPV ni, PPV bergerak ni terutamanya ataupun PPV tambahan ini, sebenarnya apa ciri-ciri pemilihan PPV tambahan dan PPV bergerak? Ada siapa tahu tak? Apa ciri-ciri? Macam mana kita nak pilih supaya kita nak buat PPV bergerak? Macam mana kita nak pilih kita nak buat PPV tambahan? Adakah sebab kerana kawasan itu penduduknya ramai? Apakah kerana kawasan itu penduduknya potensi COVID-nya tinggi? Apakah kerana kawasan itu memang ceruk di pedalaman? Apa ciri-ciri? Perkara-perkara macam ni dia penting sebab dia akan ada satu yang piagam, dia akan ada satu yang standard lah. Ya, ini tidak. Ada yang saya dengar, saya sekalian, dia mengikut PBT. Maksudnya ikut pihak berkuasa tempatan, ikut daerah. Kalau PBT itu ada dia ada hasil yang tinggi. Dia boleh buat PPV bergerak banyak. Bila PBT tu dia tak ada cukup duit, hasil tak ada. Tak boleh buat apa-apa. Mati kutu lah. Kalau rakyat yang kat pedalaman tu tunggu sampai ke sudah pun tak ada. Macam di Kota Tinggi, macam di Tangkak, di Mersing, saya tak tahu. Tapi saya tengok dia Muar jalan lancar. Di Pagoh, tengok ni, di Pagoh mereka siap ada PPV ikut mukim lagi. Ikut kampung tertentu. Dekat mana? Mukim Bukit Serampang. Bukan saja dia mukim Bukit Serampang, mereka cadang nak buat ini di pusat vaksin ni ialah di Sekolah Menengah Agama Syamsuddiniyah dengan Dewan Felda Seri Ledang Tangkap. Amboi, special sungguh tak? Ini dah macam PPV Kayangan. PPV Kayangan. Pasal apa? Kawasan ini kawasan siapa? Kawasan ni kawasan siapa? So, saya sekalian tahu. Ini bawah Pagoh ni. Ini bawah Parlimen Pagoh. Jadi seolah-olah macam ada satu special treatment lah ni. Ya? Sebab tu saya tanya balik tadi. Sebenarnya apa ciri-ciri kita pilih untuk buat PPV bergerak? Apa ciri-ciri untuk kita pilih buat PPV tambahan? Ini perlukan penjelasan. Okey, dan kemudian juga apa syarat nak buka PPV? Siapa yang layak beri vaksin pun kita kena tanya dan kita kena soal. Baik. Seterusnya, hasil daripada lawatan saya itu akhirnya saya mesti ucapkan terima kasih lah ya kepada pihak penyelaras PPV. Terima kasih kepada semua frontliners, kepada sukarelawan, volunteers yang tidak kenal penat lelah, yang terlibat sama dalam pastikan supaya semua PPV ini berjalan dengan lancar. Mereka yang hadir dapat suntikan, diberikan pemerhatian, kemudian mereka pulang dengan keadaan yang sihat dan selamat. Jadi saya harus ucapkan penghargaan saya kepada mereka. Dan saya harap juga kebajikan mereka ini juga dijaga. Kemudahan-kemudahan bagi fasiliti tempat PPV ini juga diambil berat. Kadang-kadang ada setengah-setengah PPV dia tak ada lift, dia tak ada lift, jadi kena naik tangga. Dia tak ada ramp, jadi kena sediakan ramp. Kadang-kadang tak ada bumbung, panas, kena hujan. Jadi perkara-perkara ini pun perlukan penelitian dan pemerhatian ya. Jadi so, itu berkenaan dengan isu pendaftaran dan juga vaksin. Kalau saya nak sebut perkara ini, banyaklah saya sekalian. Tapi sekadar itu, sebab saya rasa bila saya sendiri tinjau PPV, di samping saya sendiri turun berjumpa dengan rakyat di kawasan kampung. Bukan kerana saya suka nak cari COVID, dengan salah faham ya. Tapi kerana saya rasa kita kena pergi dan pastikan mereka ni daftar vaksin. Maka saya nampak ada kelompongan, kadang-kadang ada gap ya, ada kesenjangan ni antara apa yang berlaku di PPV
apa usaha-usaha yang dilakukan oleh agensi-agensi dengan apa yang difahami oleh rakyat. Dah tentu mereka ni di bawah, mereka tak faham kadang-kadang ni nak daftar macam mana ni vaksin. Saya ambil satu contoh je. Saya pergi satu rumah di kawasan Parit Bunga, Kampung Parit Bunga, ya, di Ledang ni. Saya pergi dan saya tanya kepada satu keluarga. Ada mak dia, ada ayah dia, ada anak dia. Saya tanya makcik dah daftar ke? Makcik tu kata, saya dulu dah kena COVID. Oh, makcik dah kena COVID, dah sihat lah. Sihat Alhamdulillah. Oh, jadi bila makcik kena tu? Mungkin 2-3 bulan lepas. Mungkin makcik tak payah ambil vaksin. Tapi kena daftar supaya pastikan makcik tak tertinggal. Pakcik macam mana? Oh, pakcik tak kena COVID. Pakcik dah daftar dah, pakcik? Anak saya dah daftar kan? Betul ke pakcik anak dah daftar kan? Lepas tu panggil anak dia. Anak dia pun kata, saya dah cuba daftar tapi tak boleh. Saya pun tanya, saya semak, boleh tak saya tengok handphone sekejap? Tengok My Sejahtera. Bila saya tengok dalam My Sejahtera anak dia tu tadi, saya tengok anak dia tu cuba daftarkan ayah dia menggunakan nama dia tapi IC ayah dia. Dah tentulah reject. Jadi saya kata sekarang daftarkan anak tu, daftarkan nama dia, IC dia. Bila dah selesai pendaftaran dia tu, sekarang letakkan ayah dia tu bawah dependent dia. Dependent dia tu letak nama ayah, letak nama IC ayah. Akhirnya semua mereka tu telah terdaftar. Senang, simple, tetapi perkara-perkara macam ni kadang-kadang kena ada penerangan, kena ada penjelasan. Barulah kita boleh jelas. Okey. Baik. Jadi saya nak tengok kepada komen yang telah ditinggalkan oleh saudara saya sekalian. Ya, ada banyak komen, mungkin ada cadangan. Saya baca dari atas lah dulu. Saya tengok sini, saudari Nur Laila ada kata frontliner Ledang ditugaskan di kawasan Pagoh. Itu saya tak pasti, tu kena tanya kat tu. Adakah mereka ni ditugaskan? Sebab mungkin kita kena faham, di kawasan Parlimen Pagoh ni, sebahagiannya adalah di bawah daerah Tangkak. Jadi sebab itu kadang-kadang frontliner ni dia pergi bertugas di kawasan Parlimen Pagoh tetapi masih dalam daerah Tangkak. Saya harap macam itulah. Tapi kalau kata ada frontliners Tangkak pergi masuk ke daerah lain, itu ada masalah lain tu. Okey. Lain saya baca lagi apa komen Saya tengok yang awal-awal ni. Saudara Anuradin Dingganu. Dia kata buka pusat vaksin macam mana PKZ nak kutip zakat? Buka kemah di tempat tumpuan. Apa tu? Buka pusat vaksin macam mana PKZ nak kutip zakat? Buka kemah di tempat tumpuan. Saya pun tak faham maksud dia. Mungkin nak kata buka macam PKZ buka kot kutip zakat. Buka pusat vaksin macam tu lah. Kan? Buka kemah lepas tu buat. Yalah, mungkin itu kaedah yang lebih cepat, lebih pantas lah. Tetapi dia kena ada juga ciri-ciri PPV tu kan. Keselamatan, mungkin dari segi vaksin tu sendiri dia kena tempat yang sejuk. Perkara-perkara macam tu Nuradin pun kita kena faham lah. Okey. Ada ni saudara Ibrahim Kuyem. Dia sebut ada lagi, terima kasih banyak bagi ada cadangan, kemudian lain-lain lah. Okey. Taufik ada tanya ni, YB ada soalan dari Johor Bahru. Sidang parlimen agaknya boleh bersidang sebab semakin lama semakin teruk kerajaan ini, terutamanya dalam pengeluaran bajet yang tidak diketahui berapa perbelanjaan negara dan sejauh mana ketelusan semua perkara ini berlaku. #kerajaan gagal. Okey. Saya nak masuk tentang perkara ini sebab Saudara Taufik dah sebut pasal isu sidang parlimen kan. Jadi kalau kita ikutilah apa yang telah berlaku sejak semalam, apabila keluarnya kenyataan media oleh Istana Negara, oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan kemudian diikuti dengan kenyataan media oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu, maka ada pelbagai reaksi yang keluar. Sama ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan, yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri, adalah, dan ramai lagi yang lain. Saya sendiri pun ada keluarkan kenyataan tersebut. Jadi saya sentuh dulu apa yang telah saya sebutkan dalam kenyataan saya. Saya kata tajuk kenyataan saya ialah junjung titah Yang di-Pertuan Agong
buka parlimen segera. Saya kata saya dengan rendah diri menjunjung kasih ke atas keprihatinan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu terhadap pasak demokrasi dalam negara ini. Dan saya sebutkan, kita tidak boleh terbinanya keadilan dan kesaksamaan tanpa adanya tiang semak dan imbang dalam sesebuah negara. Situasi kritikal yang kita hadapi sekarang ini menuntut kita supaya sistem demokrasi berparlimen menjadi kunci untuk kita bebas daripada bahana penyakit dan keuangan. Ketiga, saya sebut titah dari istana ini begitu jelas mengingatkan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan seberapa segera, secepat mungkin. Seluruh ahli parlimen, bahkan rakyat, semuanya sedang perhati dan faham bahawa peringatan yang disebutkan oleh Tuanku ini sebanyak 2 kali. Pertama kali pada bulan Februari dan ini kali yang kedua. Peringatan bagi sebanyak 2 kali ini oleh Seri Paduka Baginda membawa makna yang segera. Segera, ya. Kalau baca kamus pun boleh faham. Jangan nak kata segera ni mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Segera ni maksudnya cepatlah. Takkan nak kata tahun depan. Kita akan, itu pun segera juga mengikut keadaan dan kesesuaian. Tak payahlah berdolak dalih lagi. Ya, bila kata segera, maksudnya sesegera yang mungkin. Kemudian saya sebut sebagai sebuah kerajaan yang terbukti lemah dan cuak, ternyata strategi untuk menutup pintu parlimen serta bermain dengan perintah darurat semata-mata adalah bersifat politik dan keji. Jadi, mengambil semangat daripada titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mengutamakan situasi kesihatan dan ekonomi rakyat, maka parlimen mesti dibuka segera. Bentangkan segala plan dan tindakan dan kita bahaskan di parlimen. So ini kenyataan saya. Sebenarnya kalau nak kira lah, sebelum daripada kenyataan Istana Negara maupun oleh Raja-Raja Melayu keluar, ada orang dah buat pelbagai komen analisis dalam pelbagai show lah, termasuk saya sendiri. Dan saya sebut dalam salah satu show yang dianjurkan oleh Pemuda Amanah Terengganu, di mana saya katakan, pandangan saya pertama apa yang dilakukan oleh Tuanku bila memanggil pemimpin-pemimpin politik itu datang menghadap ialah untuk mendengar. Baginda nak mendengar. Dia nak mendengar. Tuanku nak mendengar daripada wakil-wakil pemimpin-pemimpin politik yang juga adalah wakil-wakil rakyat. Yang kedua ialah, saya juga sebut pada ketika itu, ialah untuk usaha ikhtiar buka parlimen seberapa segera. Isunya mudah aja. Sebab kita ni ada demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Dan darurat ni telah gagal. Darurat ini telah gagal. Kerajaan tidak menggunakan darurat sebenarnya katanya untuk tujuan COVID, mengawal COVID, tetapi sebaliknya yang berlaku. Ya, kalau nak kira masa darurat, sebelum darurat, bilangan kes tak tinggi. Tapi bila darurat bermula, bilangan kes bertambah tinggi. Kematian bertambah tinggi. So, ini adalah terbalik daripada, songsang daripada apa yang berlaku. Maksudnya, apabila saya sebut, saya kata demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, maksudnya ialah bahawa kita kena percaya kepada sistem ini, kerana dalam berparlimen ini maksudnya kita ada ruang untuk kita semak dan imbang. Kita tengok balik perbelanjaan-perbelanjaan, kita tengok balik proses, kaedah yang digunakan, apakah itu yang terbaik untuk negara. Kita tengok balik dari segi SOP yang dilaksanakan. Kita boleh tinjau, kita boleh teliti, kita boleh aktifkan jawatan kuasa pilihan khas, select committee ni semua. Libatkan mereka secara inklusif dalam komiti, dalam jawatan kuasa. Itu saya sebutkan pada malam sebelum lagi keluar kenyataan-kenyataan ini. Dan pada akhirnya saya kata, kita tidak ada pilihan lain. Dan saya bayangkan bahawa Tuanku Agong juga Raja-Raja Melayu akan mengambil satu sikap yang bijaksana untuk penyelesaian perkara ini. Sebab itu bila keluar kenyataan oleh penyimpan besar Raja-Raja Melayu kan, jelas dia lebih lagi terperinci menunjukkan macam mana mereka memahami akan apa yang telah dizahirkan oleh Tuanku Agong dalam perbincangan khas tersebut.
Dan saudara sekalian pun boleh tengok sendiri. Cuma saya nak fokus kepada apa yang telah disebutkan juga oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi. Ya, sebelum show saya tadi ni, saya sempat tonton sekejap bicara Anwar pada jam 8.30 tadi. Beliau telah mengulas tentang kenyataan oleh Tuanku Agong dan juga oleh Raja-Raja Melayu serta apa yang disebutkan oleh pejabat Perdana Menteri. Apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar ialah sebiji apa yang memang saya pun faham bila saya baca kenyataan oleh Raja-Raja Melayu, terutamanya perkara 6, perkara 7 dan perkara 8 dalam kenyataan tersebut. Iaitu contohnya, saya tak payah sebut semua, ya, semua orang boleh baca. Tapi kalau kita tengok perkara 6, kurungan 1, negara sedang menghadapi wabak COVID dengan angka jangkitan harian yang besar meskipun telah berada dalam pemerintahan darurat. Tak faham ke? Itu faham maksudnya apa? Maksudnya darurat gagal. Darurat kan nak digunakan untuk kawal COVID. Tetapi kalau ikut daripada apa yang Raja-Raja Melayu sebutkan ini, mereka ambil maklum bahawa negara masih hadapi wabak, angka jangkitan pun besar walaupun dalam pemerintahan darurat. Okey, keadaan ekonomi dan keuangan pun membimbangkan. Suasana politik tidak stabil, perpaduan rakyat makin retak. Kesusahan yang dihadapi dan suasana hidup pembelajaran di sekolah, pusat-pusat pengajian pun terjejas. Umat Islam tak dapat lakukan program-program ibadah di masjid dan surau. Apa maksudnya semua ni? Ya, apa maksudnya semua ni? Kalau kita tengok lagi dalam perkara 7, lebih jelas lagi disebutkan bahawa raja-raja pemerintah sependapat tentang perkara-perkara berikut, iaitu nyawa dan kehidupan rakyat wajib diutamakan mengatasi perkara-perkara lain. Program vaksinasi hendaklah ditingkatkan dengan mengurangkan karenah birokrasi agar mencapai matlamat imuniti kelompok. Dan seterusnya lah saya sekalian. Maksudnya, kalaulah saya boleh ambil satu kalimah yang ringkas untuk menjelaskan apa yang disebutkan oleh Tuanku Agong dan kemudian Raja-Raja Melayu ini, ialah bahawa mereka dan rakyat keseluruhannya sudah hilang keyakinan kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan Perdana Menteri. Itu hakikatnya. Ya, kalau nak kata ada orang sebut dalam kenyataan media oleh wakil daripada PPBM, ya, dia kata mana ada sebut dalam penyataan itu bahawa kerajaan gagal, bahawa kerajaan tak boleh laksanakan ni, kerajaan tak boleh buat itu, kerajaan ini gagal. Ada sebut tak? Dia tanya kita. Dia memang tak sebut. Tapi takkanlah ini adalah kenyataan daripada Istana Negara. Ini adalah kenyataan daripada Raja-Raja Melayu. Takkanlah mereka nak kata ini kerajaan dah gagal boleh berambus. Tolonglah. Ini bukan jawatan kuasa JKKK, ya. So fahamlah. Ya, fahamlah. Kalau tak faham juga apa yang disebutkan itu, saya rasa baik pergi sekolah balik. Ya, belajar tinggi-tinggi lagi. Ya, sebab ini adalah bahasa yang telah digunakan oleh Tuanku Agong dan juga oleh Raja-Raja Melayu. Fahamlah maksud yang mereka telah sampaikan dalam perkara ini. Jadi, sebab itu bagi saya perkara ini adalah perkara yang asas. Ya, maksudnya bila dah ada titah daripada Tuanku, bila dah ada titah daripada Raja-Raja Melayu, maksudnya ia adalah satu berupa sebagai perintah. Boleh dikategorikan sebagai perintah. Kata Saudara Ibrahim Kuyam kata, kalau titah bolehlah dikategorikan sebagai perintah. Ya, kalau macam tu sebab mereka telah gariskan asas-asas kenapa misalnya parlimen mesti dibuka. Ya, bacalah lagi kalau tak cukup lagi, baca perkara 8 dalam kenyataan media Raja-Raja Melayu. Mereka kata apa? Penting dihormati mekanisme semak dan imbang antara cabang eksekutif, cabang legislatif dan cabang kehakiman untuk berjamin berlakunya tadbir urus yang telus, integriti dan bertanggungjawab, ada accountability kepada rakyat. Maksudnya buatlah parlimen, buka parlimen, barulah boleh kita adanya ciri-ciri semak dan imbang, ciri-ciri separation of powers, pemisahan kuasa itu. Terutamanya bila kita nak bincang pasal hal-hal keuangan perbelanjaan negara. Kalau tidak ni saya sembang dalam ni, ya. Saya tanya minta penjelasan, saya kata PPV kayangan, saya kata bekalan vaksin
lambat, jawab tak? Tak tentu boleh jawab, saudara sekalian. Tak tentu jawab. Tapi kalau di parlimen ini adalah ruangnya di mana kita bawa suara rakyat, kita minta penjelasan, kita tekankan supaya mereka bagi jawapan, dan jawapan mesti dia bagi. Itu sikap kita apabila kita dalam sistem demokrasi berparlimen. So bila macam tu, bagi saya ini adalah jelas apa yang telah disebutkan oleh Raja-Raja Melayu. Sekali lagi mereka menegaskan sebenarnya apa yang telah disebutkan oleh Tuanku Agong agar parlimen segera bersidang. Dalam semangat tersebut, dia kata apa? Raja-Raja Melayu, Raja-Raja pemerintah menyokong dan senada dengan pendirian Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang menitahkan agar parlimen segera bersidang. Senada. Ini yang dikatakan senada. Mana ada senada dengan kerajaan PN? Macam Azmin kata. Azmin kata, oh, ni apa yang disebutkan oleh tuanku, titah tuanku, itu adalah senada dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan PN. Excuse me, tolonglah dengar baik-baik. Tolonglah faham betul-betul apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Raja-Raja Melayu dan Tuanku Agong. Jadi, saya harap perkara ini jangan berdolak dalih lagi. Laksanakan segera, buka. Dan kita pun ada, dia panggil, perasaan sebenarnya untuk pastikan negara kita selamat, rakyat kita selamat daripada COVID. Ya, okey. Ada pandangan, soalan daripada saudara Zam dalam komen. Dia tanya, sekiranya PM sekarang tak mau, ejaan XMO, susah nak faham tu mula-mula. Kalau PM sekarang tak mau juga buka parlimen, apa lagi yang boleh dibuat agar PM dengar titah yang di-Pertuan Agong? Ya, kalau dia tak mau buka juga, sebenarnya dia boleh jadi krisis perlembagaan, saya sekalian. Komen kita kena baca daripada pakar-pakar perundangan tentang perkara ini. Saya ada baca beberapa orang yang telah menyebutkan bahawa sebenarnya dalam di bawah perintah darurat contohnya, Tuanku Agong ada kuasa sebenarnya untuk memanggil parlimen. Ini satu ruang. Kemudian berkenaan dengan perintah-perintah perintah tetap ataupun peraturan-peraturan mesyuarat, itu pun ada ruang-ruangnya di mana Agong pun boleh memanggil mesyuarat dengan segera walaupun tanpa cukup bilangan hari notis. So ada ruang-ruangnya di sana sebenarnya. Tapi bagi saya macam yalah, kalau saya sendiri, kami daripada ahli-ahli parlimen pembangkang lah terutamanya, kita akan dia panggil tegaskan, kita akan desak kerana ini boleh menjadi isu kepada kerajaan sekarang di mana mereka ni tidak ambil ataupun tidak mengambil indah apa yang telah dititahkan oleh tuanku dan juga oleh Raja-Raja Melayu. Dalam hal ini, Raja-Raja Melayu dan tuanku agak jelas mereka kata, mereka ini laksanakan perkara ini kerana mereka rasa ini adalah untuk mengimbangkan pelbagai tuntutan, nak menghindarkan perkara yang lebih besar ataupun tangkapan adanya penyalahgunaan kuasa. Dan Raja-Raja Melayu menegaskan pentingnya prinsip raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen diterjemahkan melalui budaya pemerintahan yang sentiasa meluhurkan perlembagaan negara dan mendaulatkan undang-undang. Jadi kalau kita baca ulasan ataupun pandangan oleh pejabat Perdana Menteri tadi, saya tengok ringkas je. Saya rasa yang kat atas tu tak payah bacalah. Ya, yang bawah tu saja kata mereka akan mengikut perlembagaan dan undang-undang. Bagus. Tetapi maksudnya kena buka segera parlimen. Itu sebahagian daripada ikut perlembagaan dan undang-undang. Kenapa tak disebutkan? Itu persoalan besar dia. Ya, dia seolah-olah macam ada seorang saya baca, bila dia orang baca kenyataan pejabat Perdana Menteri tu, dia orang kata sebenarnya kenyataan tu sebenarnya pendeknya sebenarnya sikit je. Noted. Maksudnya dia tulis tu noted je. Mereka maklum je, itu je kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri sebenarnya. So, kalau salah-salah saudara saya sekalian, itu boleh ditafsirkan sebagai tidak menurut perintah ataupun titah Istana Negara maupun Raja-Raja Melayu. So, saya jangkakan bahawa kerajaan ini mesti ambil tindakan, lakukan yang paling hormatnya adalah untuk buka parlimen, bagi parlimen itu rancak, bagi parlimen itu segar, supayanya ada sistem sembaimbang, ya, adanya perbahasan, adanya fungsi di mana kita boleh berperanan sama dalam memastikan negara kita selamat daripada COVID dan ekonomi kita baik. Jadi itu semangat daripadanya. Apa yang takut sangat, nak bimbang sangat, ya, bahawa maknanya nanti kita akan diambil alih, kita akan ni,
semua orang faham sekarang ni COVID sangat mengganas. Kita kena pastikan vaksin cepat dilakukan. Tapi kalau kerana kerajaan itu gagal, tak dapat laksanakan perkara ini, nak buka parlimen pun susah, baik undur saja. Ini yang penting, undur saja, tak payahlah panjang-panjang, tunggu lagi, undur je. Ya, so ini perkara yang besar yang saya rasa mesti diambil perhatian oleh pihak kerajaan terutamanya. Okey, ada lagi komen-komen? Belum tu saya minum sekejap lah. Jadi isu ni memang isu yang saya rasa besar dan mungkin juga akan dikomen oleh banyak. Ya, dan kita pun pasti bahawa kita mesti ada semangat untuk menegakkan yang benar, untuk menegakkan keadilan, ya, untuk menegakkan sistem yang betul, bukan sistem yang berasaskan kepada apa tu dia panggil darurat. Sebab tu kadang-kadang saya bimbang saya sekalian. Orang kata kita bimbang pasal mungkin adanya monarki, ya, kerajaan monarki. Tapi saya sebenarnya lebih bimbang berlakunya kerajaan diktator. Kerajaan mutlak yang nak gunakan semua kuasa yang ada. Kuasa darurat pun ya, kuasa apa lagi? Kuasa sebenarnya kuasa tak tahu saya boleh kata kuasa darurat kesihatan tu. Mungkin nak gunakan itu untuk tujuan-tujuan sempit politik. Yang ini yang saya rasa rakyat marah sangat. Yang ini yang rakyat menyampah. Yang ini yang rakyat tak boleh tahan tengok. Ya, jadi pastikan ya supaya perkara ini diambil tindakan segera. Jangan degil, jangan rasa lagi bahawa perkara ini tak apa. Biarlah nanti lama-lama lupa. Tolong ya. Saya rasa perkara ini tak boleh lagi menjadi satu yang dilupakan kerana kenyataan perbincangan yang dikeluar daripada Istana Negara, daripada Raja-Raja Melayu sangat jelas. Okey. Saya akan pergi kepada isu yang terakhir lah. Ya. Yang ini berkenaan dengan isu kluster pekerja tadi. Kluster pekerja ya. Ya, sebab saya rasa yang ini ada kaitan dengan kawasan di Parlimen Ledang juga, dan saya pun dah keluarkan satu kenyataan berkenaan dengan perkara ini. Kenyataan tu agak panjang sedikit tapi penting saya rasa. So bila kita sebut tentang isu kluster tempat kerja ni, dia mengingatkan saya kembali kepada kenyataan-kenyataan yang telah saya keluar berkali-kali sejak daripada tahun lepas. Saya ingat pertama kali saya keluar pada bulan Disember tahun lepas. Kemudian yang kedua pada bulan Januari. Kemudian yang ketiga pada bulan Februari. So ini dah bulan Jun. Ya? Dan saya juga masih ingat bahawa ketua pengarah kita sendiri, ketua pengarah KKM sendiri, dia dah sebut sampai berbuih-buih mulut kot bahawa kluster tempat kerja ni adalah kluster yang berbahaya. Kluster yang sentiasa menjadi jumlah kluster yang terbesar daripada banyak kluster yang ada. Contohnya, dia kata 1,328 kluster tempat kerja, 147,040 orang positif COVID dalam tempoh 2 minggu. Ini kluster tempat kerja sahaja. 1,328 kluster tempat kerja dalam tempoh 2 minggu ni je. Dan saya juga ingat pada bulan-bulan tahun lepas lah, hujung tahun lepas, kenyataan yang sama telah beliau, ketua pengarah sendiri buat. Dia pun kata masa itu, antara yang kluster yang tertinggi ialah kluster tempat kerja. Saya ingat lagi, hujung tahun lepas, awal tahun ni, antara kluster yang tertinggi adalah kluster tempat kerja. Tapi kenapa dah berbulan-bulan, dah masuk 6 bulan, sekarang ni kita masih lagi tengok bahawa kluster tempat kerja adalah kluster yang tertinggi. Kenapa tidak ada apa-apa tindakan? Ya, saya lihat, saya ada bagi jawapan ataupun pandangan tentang perkara ini dahulu. Dan saya teringat kerajaan ada bagi jawapan. Mereka kata mereka akan keluarkan garis panduan. Mereka akan keluarkan garis panduan pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Yang ini bawah Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bawah Kementerian Sumber Manusia. Saya tanya masa tu lagi, apa dia laporan pematuhan garis panduan ini? Apa dia statistik? Kenapa SOP terus dilanggar? Dan hari ini berapa? 20 daripada 25 kluster adalah kluster tempat kerja. Ini dilaporkan dalam Bulletin TV Teka tadi. 20 daripada 25. Maksudnya, tak tahu berapa peratus tu. Lebih daripada 70-80% saya sekalian. So, kenapa perkara ini masih berterusan? Dan yang lebih malang ni, yang saya rasa kecewa tu saya sekalian, ialah
kita ada buat pindaan, ya, bukan kita lah, kerajaan ini. Dia buat pindaan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 ataupun Akta 446. Dia buat pindaan ini di bawah kuasa perintah darurat. Bila? Pada 4 Februari PM telah sebut. Tapi saya nak soal ni, buat apa buat pindaan ini? Apa manfaat dia? Apa manfaat dia kalau katakan sekarang kluster ni masih meningkat? Ini pindaan ni bawa menteri apa benda tu? Menteri bawa KPKT ke apa ke? Menteri KPKT lah. Saya tanya balik sekarang. You dah buat pindaan ni. You dah buat pindaan masa perintah darurat. You dah pindah akta ini. Apa manfaatnya kalau sekarang kluster tempat kerja ni masih meningkat? Apa yang tak kena? Apa yang tak kena? Ya, jadi saya rasalah ini mungkin ada masalah dari segi pemantauan, mungkin dari segi penguasaan undang-undang. Dan juga mungkin juga ada dari segi masalah dari segi pematuhan SOP di tempat kerja. Saya tak dakwa apa-apa. Bagi saya, kita pun kalau kata kita nak kata tak patuh, kita nak kata pemantauan tak buat, penguasaan tak buat, yang penting ialah bagi jawapan penjelasan, tunjukkan betulkah penguasaan itu dibuat, betulkah SOP itu diikuti, ataupun ada kekeliruan dari segi SOP. Sebab apa? Saya rasa kita kena faham. Dan semua, kalau cakap dengan rakyat lebih mudah. Mungkin cakap kerajaan mungkin tak faham. Apa dia yang kita nak faham? Pertama, kita ni dalam darurat. Bukan? Betul tak? Kita ni dalam darurat. Kita ni dalam PKP 3.0. Kita ni dalam total lockdown. Lagi apa? Kenapa dalam keadaan macam ni? Kenapa kluster tempat kerja masih lagi tinggi? Jawab. Kenapa kluster tempat kerja masih lagi tinggi ni? Apa faedah? Saya nak tanya. Sebab saya ada terbaca. Saya sekali mungkin terlepas pandang. Tapi saya ada terbaca bahawa MITI. Ya, MITI di bawah Azmin ni. Dia ada satu SOP baru. Safe at Work. SOP baru Safe at Work. Apa faedah SOP Safe at Work ini? Cuba beritahu sekarang. Kalau betul Safe at Work ni bantu, faedah SOP ni bagus, kluster tempat kerja ni tak adalah naik, saya sekalian. Patutnya dia terkawal. Apa faedahnya buat Safe at Work SOP? Nama pun konon hebat, tapi tak ada kesan. Ya, di mana kesannya? Jadi, bagi saya, dia mesti mengandungi satu, apa dia panggil, suasana menyeluruh. Kalau SOP tu dia bukan hanya ambil kira daripada segi tempat kerja. Dia mesti ambil kira dari segi pengangkutan, dari segi tempat penginapan, mungkin tempat makan, kafeteria dan lain-lain. Secara menyeluruh lah. Jangan ambil piecemeal satu-satu tempat sahaja. Kalau nak kira daripada semua, daripada sejak masuk ke kilang, security guard, sampai masuk ke pintu, sampai ke dalam, tandas pun. Maksudnya semua ini mestilah ada SOP-nya. Okey, jadi untuk makluman saya sekalian, saya tadi sebut, saya dah keluarkan kenyataan hari ini. Tajuk kenyataan saya itu jangan gadai nyawa pekerja demi nyawa ekonomi. Kenapa saya keluarkan kenyataan ini? Sebab pertama, saya pandang serius peningkatan kluster tempat kerja dan insiden kes COVID yang tinggi dalam kawasan Parlimen Ledang sekarang. Yang kedua, saya perasan bahawa memang sekarang, saya semua pun tahu, di kawasan Ledang kita dah ada kawasan PKPD. Ya, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, iaitu di kawasan Asrama Pekerja Warga Asing Jalan Rivera Tanjung Agas. Ya, mereka ni dikenakan PKD daripada hari semalam 16 Jun sampai 29 Jun. Kenapa? Sebab ada 128 kes positif, kadar kebolehjangkitan pun tinggi dan ada 273 penghuni. Maksudnya ada satu kes yang sangat tinggi di situ. Jadi dikenakan PKPD. Okey, ini adalah di Tanjung Agas. Kemudian saya juga dapat maklumat dan mungkin orang-orang yang di sekitar Tanjung Agas, di sekitar kilang juga dapat maklumat bahawa ada kes COVID yang tinggi di beberapa kilang di kawasan Parlimen Ledang ini. Satu pertamanya adalah di kilang ST Microelectronics. Yang keduanya ialah di kilang Top Empire. Dan sebenarnya ada beberapa lagi kilang. Saya lihat, sebenarnya saya sekalian, bukan saya semata-mata nak memetik untuk pandang persepsi negatif kepada kilang-kilang ini. Cuma saya percaya
kilang-kilang ini memiliki ramai pekerja. Kalau di ST Microelectronics itu tak silap saya, mereka ada lebih daripada 4,000 orang pekerja. Ya, mungkin di Top Empire itu pun ramai. Jadi saya ada perasaan bimbang, risau, dan saya juga dapat aduan, mungkin kerisauan daripada kalangan pekerja maupun ahli keluarga mereka berkenaan dengan keadaan keselamatan mereka. Jadi saya perlu keluarkan kenyataan ini, dan saya memetik kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Selatan Semenanjung Malaysia. Ini adalah Kesatuan Sekerja. Mereka keluarkan kenyataan, mereka kata bahawa ada terdapat 2 kematian pekerja di kilang ST Microelectronics. Ada 423 pekerja yang telah dikuarantin dan ada 76 yang kes positif. Ini kenyataan yang mereka keluarkan. Okey, baik, ada yang kata yang meninggal itu kita ucap takziah kepada mereka dan ahli keluarga. Tapi yang meninggal itu bukan kerana di kilang. Mereka ini mungkin dapat jangkitan di keluar, di komuniti. Tapi mereka adalah pekerja kilang. Tak apa. Saya sebenarnya kerja di luar ke ataupun di dalam ke, kita tak mahu katakan supaya maknanya ini puncanya adalah kerana daripada apa yang berlaku di kilang. Ini perlukan siasatan. Ini perlukan satu pemantauan. Mungkin dia panggil siasat lagi puncanya. Tapi hakikatnya ialah jumlah yang kuarantin 423, kes positif 76. Ini bukan jumlah yang kecil. Jadi kita tak boleh pandang ringan lah, dan mesti ada tindakan yang diambil segera. Kita kena tahu contohnya apa punca penyakit ni jangkit daripada komuniti luar. Macam mana boleh bawa masuk ke dalam di kalangan ramai pekerja-pekerja kilang. Macam mana boleh menyangkit kepada ramai pekerja-pekerja kilang. Apakah cara pengamalan SOP itu betul ataupun tidak, diikuti keseluruhannya ataupun tidak. Jadi tak boleh lepas tangan daripada aktiviti, daripada amalan pencegahan dan pengawalan. Dan sudah tentu pekerja-pekerja dan ahli keluarga mereka bimbang, concern. Saya sebagai wakil rakyat, saya bawa concern mereka, saya bawa kebimbangan mereka. Dan sebagaimana juga kebimbangan yang dizahirkan oleh Kesatuan Sekerja tadi. So, saya minta, daripada kenyataan saya itu, saya minta syarikat, saya minta Kementerian Sumber Manusia, MITI, KKM untuk tampil segera beri penjelasan apa yang berlaku, apa langkah-langkah segera, apa cara untuk elak daripada kes ini terus meningkat. Dan saya buat beberapa cadangan yang selari dengan apa yang dicadangkan oleh Kesatuan. Iaitu pertama, kena tengok kurang jumlah pekerja kepada 60%. Ini adalah mengikut SOP MITI juga. Kalau dah ikut, okey. Tapi kalau tak ikut, maksudnya kena ikut apa yang telah ditetapkan. Kedua ialah kena mungkin kurang jumlah jam bekerja untuk setiap pekerja. Sebab dah tinggi kes. Ya, kalau betul syarikat dah buat, tak apa, katakan iyalah. Ya, kalau tidak, maka saya cadangkan ini supaya ini menjadi satu cara untuk kita tambah baik, untuk kita elakkan daripada kes bertambah. Ketiga, saya minta supaya juga semak transport pekerja. Sebab ada mungkin berlaku mereka ini dibawa dalam bas kilang, bawa ke tempat kerja, tapi duduk dalam bas wallahualam keadaan mungkin kurang penjarakan. So yang ini kita kena semak balik. Apakah dibawa kenderaan dalam kilang, kenderaan bas itu cukup penjarakannya dan ada ikut SOP. Kemudian kalau katakan kes tu tinggi, buat total lockdown tanpa perlu tunggu arahan daripada KKM. Maksudnya kalau dah ada arahan ni, maksudnya mungkin saya bimbang kes tu dah teruk. So sebagai majikan yang bertanggungjawab kepada pekerja, so saya minta juga bila dah nampak keadaan itu teruk, maka pastikan supaya ada langkah dipanggil emergency. Langkah tak sebut darurat tak sedap, tapi langkah kecemasan dibuat mungkin sehingga peringkat total lockdown, tutup kilang untuk mengelakkan daripada pekerja hilang nyawa mereka ataupun bakal boleh menyebabkan kes itu bertambah merebak. Dan dua lagi yang saya cadangkan ialah supaya buat ujian saringan COVID. Buat ujian ni dan bagilah secara percuma kepada semua pekerja. Supaya kita tahu, jangan nanti bila datang pekerja tak ada buat ujian ataupun suruh mereka buat ujian sendiri, mereka tak buat. Lepas tu datang ke kilang, rupanya dia memang ada COVID ataupun dia ada simptom.
Jadi perkara-perkara macam ni, saya rasa mungkin pihak kilang ada buat, ya, syarikat ada buat, ambil suhu, mungkin okey. Sebab ada juga kes COVID tak ada simptom. Tapi kalau buat ujian saringan, itu mungkin sebagai satu langkah pencegahan sebelum berlakunya merebak kes. Dan akhir sekali, saya dah cadangkan dan saya rasa syarikat pun sedang buat, iaitu buat program vaksinasi. Ya, saya tahu ST Mikroelektronik mereka dah cadang untuk buka PPV swasta. Dan ini pun selari dengan apa yang kata kerajaan nak buat ni, bawah program imunisasi industri COVID. Kerjasama awam swasta panjang. Pendek dia PIKAS. Ya, pendek dia PIKAS. Jadi, kalau boleh, saya nak pastikan, saya minta juga syarikat teruskan untuk desak supaya mereka ni dibenarkan. You all dibenarkan untuk buka PPV sendiri ini. Boleh bawa juga orang yang berdekatan untuk dapatkan vaksin seberapa segera. Ya, ini pun telah ditegaskan kalau misalnya premis itu premis kilang, lokasi perindustrian yang subsektornya adalah subsektor berkenaan dengan pembuatan kritikal, maka dia ada keutamaan untuk diberikan ruang untuk ambil vaksin. So saya harap kali ini cadangan-cadangan ini dapat dilaksanakan. Tapi yang penting juga adalah mestilah ada penjelasan yang dibuat supaya ianya meredakan kebimbangan daripada kalangan pekerja dan juga ahli-ahli keluarga, terutamanya di kawasan Tanjung Agas, Muar dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Sebab dah ada PKPD pun dekat situ, kemudian ada kilang pun dekat-dekat situ juga. Jadi saya harap perkara ini mendapat perhatian. So itulah masa saya pada malam ini. Saya ucap terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama berikan pandangan. Minta maaf kalau saya tak sentuh banyak tentang pandangan ataupun komen. Tapi cuma bagi saya, orang pun boleh baca kan komen pandangan saudara saya sekalian. Saya cakap secara ikhlas, jujur di sini, bahawa apa yang kita nak cuba laksanakan ini adalah untuk kebaikan rakyat dan kebaikan negara. Kalau kata kita nak fikir pasal diri kita semata-mata, buat apa susah payah, buat sembang santai, cakap seorang-seorang, belum tentu ramai yang dengar, ya. Tapi sebenarnya mesejnya adalah supaya kita ni ada tanggungjawab, kita ni ada accountability, kita ni ada integrity, ya, kita ni ada amanah dan kita sedia untuk berkhidmat kerana kita tidak menuntut balas terhadap apa-apa. Kalau ini dapat dilaksanakan oleh semua, insya-Allah saya sekalian, saya rasa selamat. Sama ada di parlimen ke ataupun di dalam negara kita ke, selamat. Tapi ingat, jangan lupa bila tiba tentang isu COVID, kita kena sentiasa waspada. Kemudian kalau dapat dah daftar vaksin, tunggu dapatkan vaksin segera bila dah dipanggil. Yang belum daftar vaksin, daftar segera, boleh hubungi pejabat saya, pusat khidmat, ataupun boleh sendiri masuk ke dalam website vaksin ataupun MySejahtera, daftar vaksin tersebut dan tunggu untuk dapatkan vaksin seberapa segera. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.